Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Dan untuk edisi kali ini aku akan cuba untuk jalan di jalan UUM Sintok. Di mana jalan ni aku dah tanya dalam YouTube. Ramai subscriber yang menyatakan bahawa jalan ni agak menyeramkan lah. Kemudian bila dikatakan jalan ni menyeramkan ataupun di kawasan UUM Sintok ni menyeramkan, aku buat sedikit research, sedikit bacaan, di mana untuk jalan seram hanya ada 2 kisah saja yang aku jumpa. Kemudian yang lainnya cuma cerita-cerita seram yang ada tu semua dalam kawasan kampus UUM lah, di Kolej Kediaman dan sebagainya. Mungkin dekat kawasan tu aku tak reach lah. Cumanya untuk edisi jalan seram kali ni aku akan cuba untuk reach, untuk sampai ke jalan-jalan yang mengikut kisah yang diceritakan tu lah. Okay, so sekarang ni aku dah ada dekat betul-betul dekat stesen bas Changlun. Dan sekarang jam menunjukkan pada pukul 1 pagi. Sekejap aku pusing kamera ya. Okay, jam sekarang telah menunjukkan pada pukul 1 pagi. Dan aku sekarang betul-betul berada di stesen bas Changlun lah. Okay, kenapa aku berada di stesen bas Changlun ni? Sebab di sinilah bermula satu kisah tu yang aku baca. Daripada stesen bas Changlun ni, ada seorang peribet sapu ni, dia nak hantar seorang budak perempuan tengah malam ke Kolej Kediaman UUM di Bukit Kaci. Bukit Kaci tak silap aku, dekat situ. Dan sepanjang masa dia dalam perjalanan tu lah dia telah diganggu. Jadi dekat sini aku betul-betul berada di stesen bas dan taksi Changlun Kedah. Dan cerita tu bermula macam ni. Aku terus cerita lah sekarang sebab dah ada di tempat kejadian kan. Di mana seorang peribet sapu ni, dia dapat panggilan telefon daripada seorang budak perempuan. Dia baru sahaja sampai daripada KL ke stesen bas ni. Jadi peribet sapu ni dia kenal dah budak perempuan tu. Dan waktu dapat panggilan tu, dia kata dia telah sampai pukul 3 pagi lah. Jadi pemandu tadi, dia tunggu budak perempuan tersebut dan dia telah tertidur. Bila dia bangun dah pukul 4 pagi. So bila dah bangun pukul 4 pagi tu, dia cuci muka dan sebagainya. Dia rasa kalut kan, dia rasa dah macam terlambat. Dia pun terus pergi ke stesen bas ni dan cari budak perempuan tu. Budak perempuan tu pesan dia akan berada di depan. Dia tunggu pakcik tu di depan stesen bas. Ada satu pokok besar, dia tunggu di situ. Tapi bila aku sampai kat tempat ni, aku cari pokok besar, aku tak nampak ada satu pun pokok besar. Aku tak nampak satu pun pokok besar. Semuanya mungkin pada kejadian tu tahun 2006, dikisahkan pada tahun 2006. Mungkin keadaan tu different dengan sekarang, beza dengan sekarang. Jadi aku cari pokok besar tu tak ada. Dan sekarang ni pun kalau tengok dekat stesen bas ni, ramai pemandu-pemandu taksi dan mungkin peribet-peribet sapu yang sedang menunggu orang untuk dihantar ke mana-mana lah. Mungkin UUM dan sebagainya. Jadi di situlah cerita itu bermula. Dan aku ingat aku akan teruskan perjalanan sampai ke Kolej Kediaman Bukit Kaci tu. Lebih kurang 14 km. Dia ada 2 jalan, satu jalan highway, satu jalan dalam. Mungkinan aku akan ikut jalan kampung lah, jalan dalam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan perjalanan kita pada malam ini. Sekarang jam dah menunjukkan 1:04 pagi. Nampak bergabus tak? Tak, okey. Cuba jadi bergabus. Okey, untuk jalan ke DPP ataupun kediaman dekat Bukit Kaci ni, kediaman UUM, aku akan lalu ikut jalan dalam, jalan kampung. Aku nak try lalu lah. Dia ada 2 jalan. Satu jalan kampung, satu lagi jalan highway. Tapi kalau macam mungkin pada pandangan aku, kalau nak seram ataupun kemungkinan lah, aku rasa peribet sapu tu dia akan lalu di jalan dalam lah kan. Selalunya pemandu-pemandu taksi dia akan lalu jalan shortcut lah. Berbalik kepada kisah seram tadi, bila peribet sapu tu dia ambil budak perempuan tu, dia ingatkan budak perempuan yang call dia tadi lah. So dia pun jalan menuju ke kediaman Bukit Kaci untuk UUM ni lah. Tapi nantilah aku cerita kat depan sana. Kalau cerita sekarang dekat tengah pekan ni macam tak syok lah.
Kita akan cerita semasa dalam perjalanan tu. Dekat je, kalau ikutkan daripada maps ni hanya 14 km saja. Jalan ni lah, jalan ni terus. Dia kata bawa jalan ke UM lah. Satu lagi dah jangan kampung. Dia ni macam cakap sorang-sorang. Apa dia? Kat dia yang naik motor macam cakap sorang-sorang. Cakap sorang-sorang? Cakap telefon tu? Entah. Ok, inilah jalan dia. Actually jalan ni ada lampu lah. Aku ingat jalan tak ada lampu. Tapi kemungkinan kalau tahun 2006 tu, Allah Ta'ala alam lah, mungkin tak ada lampu kot. Ramak jalan ni. Sebab ada orang kata kat aku, yelah dia recommend dengan jalan ni. Dia kata kalau siang-siang pun jarang orang lalu dan sebagainya. So mindset aku datang malam ni, aku tak pernah lalu pun jalan ni. So mindset aku fikir mungkin dah tak ada orang dah malam-malam macam ni kan. Pukul 12, pukul 1 ni. Tapi aku tengok masih ada kenderaan yang lalu lah. So tak ada apa yang menyeramkan sangat. Tak tahu, kita tengok kat depan sana macam ni pun banyak kedai makan. Yang kedai makan Lampu lagi banyak daripada orang. Okay, depan ni dah start jalan gelap. Tapi nanti dia akan dekat dah nak sampai ke Sempang Highway tu. Tak gelap juga lah. Lampu lah. Jalan kampung lah. Okay, Universiti Utara Malaysia kalau ikut signboard ni 8 km lagi. Banyak semua kedai makan. Ya Allah. Tak kalah lampu dia. Tu lah, kalau kau bayang jalan kampung-kampung macam ni, tiba-tiba ada kedai makan kan. Okay, ni jalan gelap dia. Jalan menuju ke UUM. So mungkin di sinilah kejadian tersebut berlaku. Aku tak apa nak show sangat. Gelap. Tapi ada orang lah. Ada orang kat atas motor ni. Mancing lah. Sorang-sorang. Kapus ni tak nampak aku tinggal. Dekat lah. Okay, dah sampai dah ke jalan yang masuk ke highway untuk menuju ke Kolej Kediaman UUM lah. So, jalan ni pendek je. Macam mana nak kena situ lah, kena cross. Jalan ni pendek sahaja. So aku nak ceritakan balik cerita tadi. Nampak benda ni. Kabus. Kenapa kabus? So aku nak ceritakan balik yang private sapu tu. Bila dia bawa perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu sedang dalam perjalanan, on the way, separuh perjalanan daripada stesen bas tu ke UUM tu, dia nampak perempuan tu pandang dia melalui belakang dengan pandangan yang mengerikan lah. Perempuan tu duduk di bahagian belakang, nampak dengan muka perempuan tu yang pucat dan sebagainya. Jadi bila perempuan tu dah tengok dia pun terus bawa juga lah kereta tu kan. Sebab dah bawa, dia tak tahu nak berhenti mana. Dia teruskan juga perjalanan sampai ke Kolej Kediaman DPP Bukit Kaci tu. So bila dia sampai tu, dia ingat dia nak berhenti kat pondok guard. Ada pondok guard yang jaga kat situ kan. Bila dia lalu ketika itu pondok guard, dia nampak tak ada orang. Jadi dia teruskan perjalanan. Bila teruskan perjalanan, perempuan yang duduk di belakang tu kata suruh hantar dia ke tangki air dekat Kolej Kediaman tersebut lah. Aku tak tahu kalau tangki air tu kat mana. Dia minta hantar, tapi disebabkan takut, dia lelaki yang private sapu tu dia tak hantar. Dia berhenti sampai satu asrama tu. Dia katakan sampai asrama tu dia berhenti. Kemudian dia turunkan dia tak turunkan perempuan tu di situ. Dia berhenti di situ. Kemudian dia keluar daripada kereta dia. Dia lari menuju ke pondok guard lah. So bila dia lari ke pondok guard, dia ceritakan kejadian tersebut kepada pondok guard. So pondok guard pun bersama-sama dengan dia pergi balik menuju ke kereta itu. Dan bila dilihat di dalam kereta sudah tiada orang.
Dan bila dilihat dalam boot kereta pun dah tak ada bag dan sebagainya. So itu adalah satu kisah yang aku jumpa, kisah yang menyeramkan yang berlaku di jalan UUM Sintok ni lah. Perjalanan daripada stesen bas Changlun menuju ke Kolej Kediaman Bukit Kaci. Okay, aku buat video ni bukan bertujuan untuk menakut-nakutkan Aku buat berdasarkan review ataupun cerita sebenar yang diceritakan oleh orang dalam internet. So di situ aku buat. So kalau ikutkan pandangan aku sekarang dalam perjalanan menuju ke Kolej Kediaman tersebut, jalan ni, jalan highway ni ada je kereta lalu. Dah pukul 1 suku ni ada je kereta lalu. Kemudian jalan highway ni juga ada lampu jalan lah. Tapi berbalik kepada tahun 2006 yang diceritakan kisah tersebut, kemungkinan jalan ni aku tak tahu sama ada jalan besar macam ni ke ataupun masih kecil ke. Kemudian lampu jalan ni tak tahulah pada ketika itu kemungkinan tidak ada lampu jalan. Mungkin jalan ni jadi jalan terpencil, jalan sunyi lah. Beza dengan zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi kereta walaupun ada agak jarang lah lalu. Kita boleh nampak jarang kereta lalu sini. Tapi jalan ni terang. Dan bersebelahan dengan jalan ni terdapat banyak rumah-rumah kampung lah. Rumah-rumah penduduk kampung di sini, penduduk rakyat di sini. Jadi kalau ikutkan psikologinya, tak berapa nak menyeramkan sangat lah. Tidak berapa nak menyeramkan sangat. Sebab kalau macam berdekatan dengan rumah-rumah sini, kalau berlaku kecemasan dan sebagainya, kau boleh ketuk lah pintu rumah orang kan, minta tolong dan sebagainya kan. Lari minta tolong. Itu antara psikologi yang menyatakan tak sedap lah. Okay, kita teruskan lagi perjalanan. Rumah PAM UUM. Rumah PAM UUM. Di sebelah kiri ada rumah PAM UUM. Sini jalan ni tak ada kereta lalu. Macam yang diberitahu kat aku bahawa jarang sangat kereta lalu. Bila waktu malam kemungkinan tak ada kereta lalu. Tapi jalan ni terang. Jalan ni terang benderang. So dari sudut keseraman tu kurang sikit lah. Kalau nak kata jalan ni seram dan sebagainya. Sebab lampu jalan ada. Tapi banyak yang dikisahkan berlaku kisah-kisah seram di UUM ni adalah cerita pada zaman dulu lah. Bukan cerita zaman sekarang lah. Cerita zaman sekarang aku cari memang tak ada lah. Dan banyak lah kisah-kisah seram semualah. Kisah-kisah seram, legend dan sebagainya berlaku pada zaman-zaman dulu. Yang zaman-zaman sekarang punya kisah ni sangat jarang lah dijumpai kan. Tak tahulah sama ada arus pembangunan yang membuatkan tempat-tempat yang seram dan jadi tak seram, ataupun, tapi aku tak menafikan lah cerita-cerita pada zaman dulu tu. Okay. Dah area ni dah kira area universiti lah kot. Sebab nampak ada lampu macam tu kediaman dia orang apa semua kan. Oh ni kot. Okay, sekarang aku dah sampai dekat Universiti Utara Malaysia. Aku tak dapat tengok signboard tadi. Aku tak tahu dia masuk tak. Tulis. Aku takut ikut jalan belakang macam mana tu tak. Aku salah jalan. Aku dah masuk dia punya UUM. Yeah. Aku dah masuk kawasan UUM ni. Oh ini UUM yang dalam ni. Dia aku rasa macam betul lah. Terus ni
So kalau terus ni dia akan jadi ada satu lagi jalan terpencil lah, menuju ke menuju ke mana ni? Sekejap. Aku punya ni pun dah tak macam tak betul. Map. Okey, kalau teruskan perjalanan tu, dia akan jadi satu jalan terpencil, jalan hutan sampai ke Padang Sanai. Padang Sanai. Ini dah dekat sepadan Thailand lah ni. Kawasan-kawasan ni dah dekat sepadan Thailand lah. So kau okey lah kalau kita terus sampai ikut jalan yang aku cakap tu, aku nak lalu? Boleh? Jom. So aku dah sampai lah dekat DPP UUM ni. Kemudian aku nak terus lagi, ada satu jalan yang dia akan tembus ke Padang Sanai. Dan jalan ni jalan hutan, jalan terpencil lah. Aku dah tengok Google Street pun jalan terpencil. Semuanya tak ada apa-apa kisah lah di situ. Semuanya aku nak review je, tengok sama ada jalan tu sesuai dilalui ataupun tidak. So kat sini aku akan type pergi ke Kuala Nerang. Dia akan terus ke 41 minit. Agak jauh lah, 41 km. Okey, jalan ni memang jauh. Boleh? Ya, Okay. Okey, so aku akan jalan menuju ke Kuala Nerang. Dan dijangka sampai pada pukul 2 pagi. Jalan ni aku ingat orang tak lalu lah. Dan mungkin kalau aku lalu di sini pun orang akan beritahu supaya elakkan lah jalan ni. Cuma aku nak tengok sama ada jalan tu sesuai. Kemudian ni ada Amirul Tom Yum Seafood. Okey, ni jalan menuju ke kediaman Bukit Kaci tu. Masih dalam kawasan kampung. Rasa panas pula bila dah ni panas. Line telefon masih ada lah. So inilah jalan dia. Masih terdapat banyak perumahan dan sebagainya. Berapa kilometer? 40. Memang agak jauh lah. Tapi tu sampai tembus Kuala Nerang lah. Aku ingat even macam 30 kilo tu sampai simpang kampung Padang Sanai tadi. Okey, ini jalan dia. So dekat sini memang aku tak rasa sunyi lah. Dah start rasa sunyi. Dah tak ada orang lalu. Okay, kuari di hadapan. Dan lepas ni akan jalan hutan lah. Jalan tak ada orang lalu ni. Jalan yang mungkin orang akan cuba elakkan untuk lalu lah. Jalan ni ada feeling risky tau. Ya. Okay, mana yang simpang ke UM tu patut macam kat sini. Tapi kalau kolej kediaman kat sini memang rare lah. Kalau kolej kediaman kat kawasan ni memang agak terpencil lah, agak jauh daripada orang yang kawasan ni. Betul? Tak. Tapi lampu jalan masih ada. So aku jalan slow tu. Okey, tak ada orang. Sungguh pun tak ada orang tapi masih ada lampu jalan lah. Aku baru nak tanya, memang tak ada orang lalu langsung. Ha? Kes student apa semua memang tak lalu sini ya? Tu aku tak pasti lah. Sekejap. Kulit kediaman ni tak manis lah. Ni ada kereta. Okay, ada kereta di hadapan. So kawasan ni dah dekat dengan sepadan Thailand lah sebenarnya. Tapi dah dekat sangat. jalan ni macam seram sikit lah. Okey. Belok kanan ini ialah ni lah DPP Bukit Kaci. Nampak? Okay, ni DPP Bukit Kaci. Inilah jalan menuju ke kediaman UUM punya kampus luar kat sini. So jalan ni memang terpencil dan tak ada orang lalu. Okay. So depan jalan ni yang kita nak lalu ni jalan hutan lah. Dia akan terus ke Padang Sanai.
dan ambil jarak yang agak jauh. Okay, kau okay lah? Okay. Okay, so kita akan lalu jalan depan ni. Jalan depan ni menuju ke Padang Sanai dan terus menuju ke Kuala Nerang. Masa perjalanan dia ambil 40 minit lah untuk lalu jalan ni. So aku akan lalu mengikut kelajuan standard lah. Jalan depan ni memang tak ada orang lalu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Benda apa ni? Ada atas pokok ni. Okay, ni jalan UUM Sintok ni. Aku tengah edit ni. Okay.